فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini kita boleh bertemu sekali lagi dan pejam celik. Alhamdulillah kita dah masuk juzuk yang ke-21. Dekat nak khatam dah buku Nuran Mubina ini dan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan terus istiqamah sampai khatam buku ni. Dan walaupun lepas khatam kita akan terus istiqamah bersama dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran dengan Akademi Tadabbur Malaysia ataupun siapa sahaja asal sahaja benda itu bermanfaat. Dia kata pun menyebabkan kita semakin cinta dan juga sayang kepada Al-Quran. Okey, untuk juzuk yang ke-21 ni kita terus tangan yang mulia dalam Al-Quran. Ini cerita pasal tangan kanan ni. Tajuk ni kalau ikut sebenarnya tajuk lain, tapi penerbit tukar tajuk ni menjadi tangan yang mulia. Tapi isi kekal aneka dialek dan bahasa bukti kuasa Allah. Betul kita wujud petanda 40 hari sebelum mati. Lepas lelaki tidak ada dua jantung. Ini fokus untuk juzuk 21. Juzuk 21 ni tuan-tuan dia ada beberapa surah. Iaitu surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum, surah As-Sajdah dan juga surah Al-Ahzab. Tetapi untuk nota surah Luqman satu lagi. Tapi untuk malam ni kita ambil surah Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman dan juga surah Al-Ahzab. Surah Sajdah saya tak sempat nak masukkan sebab kalau masukkan dia akan jadi panjang lah. Okey, tajuk dia tangan yang mulia. Islam ni tuan-tuan agama yang sempurna. Benda sebesar-besar sampai sekecil-kecil diberikan panduan oleh Islam. Dan antara benda kecil kita anggap seperti kecil tetapi dia mempunyai nilai yang cukup besar dalam Islam adalah panduan menggunakan tangan. Panduan menggunakan tangan untuk aktiviti harian. Okey ya. Tengok dari segi apa ni? Semua perkara diberi kepanduan dan juga ajaran. Daripada saat bangun tidur sampai tidur balik. Mari kita tengok berapa panduan itu. Cuba tengok nak cerita bagaimana kesempurnaan panduan Islam melalui ayat. Tengok ayat ni fokus tuan-tuan kepada perkataan biyaminik, tangan kananmu. Okey, ayat ni asal dia adalah bukti Al-Quran ini bukan rekaan Nabi. Nabi itu ummi, tidak menulis, tidak membaca. Tengok ayat ni Allah kata wa ma kunta tatlu. Engkau Muhammad tidak pernah membaca. Min qablihi sebelum turunnya Al-Quran ini min kitabin walaupun sebuah kitab pun. Wala takhutuhu biyaminik dan kamu tidak pula menulis dengan tangan kananmu. Idan kalaulah begitu, kalau betul dulu pandai menulis, pandai membaca, la utabal mubtilun, sudah pasti orang yang kafir yang menentangmu akan merasa ragu. Tapi tiba-tiba Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis, boleh bawa sebuah kitab yang cukup hebat, iaitu Al-Quran, yang tak mampu ditandingi oleh orang Arab pada zaman itu, yang mana kepakaran mereka pada masa itu adalah bahasa Arab. Jadi Allah kata, kalaulah kamu boleh menulis, sudah pasti mereka akan ragu. Ayat ni cerita mengenai Nabi ni seorang yang ummi. Tetapi pada ayat ini ada satu perkara yang perlu kita perhatikan, perkataan yamin. Dalam bahasa Arab, yaminun refer ke tangan kanan. Okay. Ni fakta ini atas ni kata Nabi tak pernah menulis semua ni gedebuk-gedebak, biasa orang tahu. Namun pemilihan tangan kanan yang dinyatakan ayat ini secara khusus jarang dibicarakan. Dan sepanjang saya duk mengajar baca tafsir memang tak disebut kenapa tangan kanan tu. Okey. Boleh saja Allah menggunakan perkataan tanganmu, boleh je contoh Allah kata wala takhutuhu biyadik, boleh ya, tapi kenapa spesifik Allah tak sebut biyaminik, dengan tangan kananmu? Itu tidak lain Allah Taala nak supaya kita perhatikan kanan ni ada signifikan tertentu. Okey, kalau ulama tafsir dia ulas, dia kata kenapa disebut kanan bukan kiri, sebab majoriti di dunia ni orang adalah menulis menggunakan tangan kanan. Walaupun begitu, signifikannya kenapa kanan? Menggunakan tangan kanan adalah keutamaan dalam urusan harian. Tengok Nabi kata bila makan tangan kanan.
Bila kamu nak minum, minum tangan kanan. Kenapa setan makan dan juga minum dengan menggunakan tangan kiri? Bukan setakat tu tuan-tuan, kanan ni yang sinonim dengan para nabi, kalau kita perhati banyak. Antara contoh, ketika memperlekeh berhala sembahan kaumnya, yang beku dan tak mampu melakukan apa-apa, baginda memukul berhala dengan tangan kanan. Tengok ayat ni. Allah kata, "Ma lakum faragha ila alihatihim." Okey. Lalu dia Ibrahim pergi berhala kepada berhala mereka. Dia pun tanya berhala, "Mengapa kamu tak makan? Kenapa kamu tak jawab?" Lepas tu dia kata, lalu baginda memukul semua berhala itu biyaminik. Dia kata, "Faragha alaihim darban bil yamin." Yamin di sini dengan kuat sebenarnya. Dengan kuat. Tapi kuat itu pun dah secondary. Primary maksud yamin adalah kanan. Sebab apa macam saya katakan, bila menjadi orang ni, banyak guna tangan kanan. Oleh kerana dia selalu guna tangan kanan, kekuatan tu lebih sikit pada tangan kanan berbanding kiri. Jarang digunakan. Tapi, memang disebut darban, pukulan bil yamin dengan kanan. Tangan kanan. Maksud Nabi Ibrahim pun menggunakan tangan kanan. Nabi Musa. Nabi Musa pun sama. Ketika awal menerima wahyu di surah Taha, Nabi Musa pegang tangan tongkat di tangan kanan. Allah Ta'ala pun tanya. Dan tanya ni, Allah Ta'ala tanya. Bukan sebab Allah Ta'ala tak tahu, dia tahu dah. Tetapi nak mengangkat tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa itu ada signifikan tertentu pada mukjizat baginda. Jadi kesimpulannya, penggunaan tangan kanan sangat signifikan di sisi agama. Hingga mempengaruhi kesudahan nasib manusia di akhirat. Ada hak dapat kita amalan tangan kanan, ada hak kita amalan tangan kiri. Jadi kanan tu macam saya katakan tadi, dia ada signifikan yang cukup hebat yang tak boleh kita nafi. Okey. Ada yang mengatakan alangkah malangnya nasib si kidal kerana kecenderungan ini bukan terletak pada pilihannya. Okey, ingin saya jelaskan di sini. Nak menyatakan adab Islam tentang keutamaan anggota kanan dalam kebaikan itu tidak bermaksud merendahkan orang yang kidal. Tak. Bahkan anugerah. Tapi nak cerita inilah, kita ni ada adab. Islam ni agama yang penuh dengan adab, etika. Dan antara satu etikanya, setengah benda buat dengan tangan kanan, setengah benda buat tangan kiri. Walaupun nampak macam simple tetapi dia ada signifikan tertentu. Itulah sebabnya kenapa kita ikut Nabi dalam bab ni, sebab ada keberkatan tersendiri pada apa yang kita lakukan. Jadi, lepas ni kena jaga. Tangan kanan untuk benda yang utama. Makan. Kalau kaki pula, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Keluar toilet kaki kanan. Dia ada signifikan. Semua itu termasuk pada adab yang diajar oleh Islam kepada kita. Okey, habis Jadi lepas ni ingat, utama tangan kanan. Kalau anak kita makan tangan kiri, kena tegur. Saya pernah ditegur dulu masa muda-muda. Saya makan di kafe Tu saya duduk minum kafe sekali dengan orang Palestin, Dr. Radwan Jamal. Dia hafiz Dia dah tinggal di Malaysia dah bermasa tahunan di Malaysia. Masa tengah makan tu, dia pun tahu kita ni hafal Quran. Kita pakai suduan garfu. Hak sudu kanan saya cobek masuk mulut. Lepas ada hak kiri saya cucuk, makan tangan kiri. Dia depan saya, dia kata, "Astaghfirullah." Dia kata, "Ya Syekh, jangan buat lagu ni." Dia kata, "La taf'al hadha, la ta'kul bishimalik." Jangan makan tangan kiri kamu, dia kata. Lepas tu saya pun macam nak defend lah, orang muda. Hadha lil musa'adah. Dia kata, ini untuk, saya kata, ni support je, bukan ni hak utama kanan. Lepas tu dia kata, "La, tak boleh." Dia kata, "Mu ni hafal Quran. Mula orang paling utama kena jaga adab dengan agama." Lepas tu saya pun tunduklah. Saya kata, "Okey, saya mengakui silap saya." Lepas tu saya kata, "Syukran lak ala ta'liq." Kata terima kasih lah atas teguran tu. Sampai gitu sekali. Jadi kalau kita tengok anak kita makan tangan kanan kata kiri, kena tegur. Saya pernah lah bersembang seorang pakcik ni. Dia pakai tangan jam tangan kiri. Saya sebutlah benda ni. Lepas tu dia jenis hukum lawan pakcik. Dia pusing. Saya kata tak apalah. Walaupun orang kata perempuan pakai jam tangan kanan untuk menampakkan dia tu feminin, lelaki kena tangan kiri. Saya kata saya tak peduli kepada fashion hak dibuat oleh manusia. Saya akan ikut apa yang Nabi cakap, dan Nabi kata kanan lebih utama, kanan lah. Lepas tu tuan-tuan kalau jumpa saya, memang saya pakai jam tangan kanan. Kenapa? Saya nak menjiwai sunnah Nabi, mengutamakan kanan atas kiri. Okey, habis
Kita terus kepada tadabbur yang kedua. Aneka dialek bahasa adalah bukti kekuasaan Allah. Allah Ta'ala ni Tuhan yang hebat. Kuasa kehebatannya terselar di segenap ceruk alam. Bahkan pada manusia sendiri. Dan benda paling luar biasa pada manusia adalah kepelbagaian bahasa pertuturan mereka. Mari kita tengok surah Ar-Rum. Allah kata min ayatihi, antara tanda kekuasaan Allah apa dia, khalqus samawati wal ard. Okey. Cincin ni gini. Dia ada benda-benda yang khusus. Ni saya tak pastilah. Ada benda-benda lain yang khusus. Mungkin cara pakai cincin, katakanlah Nabi pakai pada tangan kiri ataupun kanan ketika Nabi. Ketika Nabi. Tapi benda umum, benda umum kita pakai, kita kata utamakan belah kanan. Kiri itu bila kiri. Masa urusan masuk toilet dan sebagainya lah. Cincin ni nak kena cek balik. Tetapi umumnya kanan lah. Umumnya kanan. Kalau ada nas yang mengatakan sebaliknya, kita ikut nas lah. Okey. Ni pada ayat ni. Allah kata min ayatihi, antara tanda kekuasaan dia. Dia sebut tanda kuasa ni. Kita tak perasan. Kita tak nampak benda ni sebagai satu tanda. Sebab kita duduk dalam kepompong kita. Orang Melayu sesama Melayu. Kita nak tahu kita nak tahu sejauh mana kehebatan kuasa Allah ni. Tanda-tanda kekuasaan Allah pada bahasa, kita kena mengembara. Kita belajar pelbagai bahasa. Kita pergi negeri-negeri orang. Kita tengok dalam bahasa yang berbeza. Mereka boleh berkomunikasi. Boleh kita nampak. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Dan Allah Ta'ala ni dia, kita kata apa, macam tidak ada batasan bahasa. Ini kata antara tanda kekuasaannya penciptaan langit bumi, wakhtilafu, dan perbezaan. Perbezaan alsinatikum. Alsinah maksudnya lidah. Bahasa lah, lidah, bahasa. Wa alwanikum, dan yang warna kulit. Lepas tu tuan-tuan, bila sebut antara tanda kekuasaan Allah, kehebatan dia mencipta langit bumi dan mencipta pelbagai bahasa dan juga warna kulit. Sebab tu jangan ejek bahasa orang. Jangan ejek warna kulit orang. Contoh kawan kita tu, dia daripada Afrika, kulit dia hitam. Kita pun ejek dia. Kita ketawakan dia, mun hitam lah, kita kata hitam. Malam-malam agak-agak mesti kena langgar kereta sebab gelap sangat. Jangan buat macam tu. Sebab kita bergurau, kita ejek warna kulit dia ataupun bahasa dia seperti kita mengejek ciptaan Allah ni. Contoh kita tengok ada kawan kita macam rupa dia tak cantik. Kita kata Allah wuduknya kita kata gitu. Bahasa kasarnya apa dia? Allah wuduknya Apa dah Allah ni tak pandai buat orang jadi wuduk macam ni. Kenapa tak buat cantik macam aku kan? Umpama kita mencabar kuasa Tuhan. Jadi kalau kita ejek warna kulit dan bahasa orang, kena berhati-hati sebab itu tanda-tanda kita mengejek ciptaan Allah. Sebab di pangkal ayat ni Allah kata antara tanda kekuasaan dia. Okey, kita tengok. Ni. Ayat ini menunjukkan kuasa luar biasa Allah sebagai pencipta seluruh alam. Okey, yang didiami oleh manusia daripada pelbagai bangsa bahasa. Daripada bahasa asal, ayah bonda kita dulu, lalu bercambah menjadi beribu-ribu bahasa, dan bahasa itu pula ada dialek. Yang setiap satu daripada ni ada tata bahasa pelbagai rupa. Ada vocabulary. Contoh, akala, makan. Kalau pergi ke dalam bahasa Arab, boleh berubah menjadi perkataan lain. Mengikut pelbagai bahasa yang digunakan. Ini tanda kuasa Allah. Macam mana kita kata akala, pergi tempat lain, jadi makan. Tak kejauh. Pergi tempat lain, eating. Itu setakat 3 bahasa lah. Kalau pergi tempat lain, maksudnya pelik. Semua bahasa ini mampu difahami oleh Allah tanpa antara penterjemah. Semua kejadian ini menjadi bukti Allah Tuhan yang Maha Mengetahui. Okey, contoh kita tengok di Malaysia. Tengok. Perhatikan dialek di Malaysia. Ketika tiba di Terengganu, makan menjadi makang. Tambah jim. Bila pergi ke utara, air menjadi ayak. Pergi ke Sungai Pahang, awak menjadi up. Ini Pahang ni. Pergi ke Pahang. Manakala geraran saya menjadi koi. Tak pasal-pasal. Pergi ke Kota Baru, mengapa menjadi bakpo? Apa sebab? Tengok, saya cuba nak mengajak anda berfikir ni. Adakah apa punca segala perubahan? Adakah hembusan angin laut Cina Selatan terlalu kuat sehingga menjadikan dialek Terengganu bertambah G? Kenapa Kelantan ada juga laut angin laut Cina Selatan? Tetapi kenapa G jadi I? Adakah Bayu Silir Semilir daripada Selat Melaka menjadikan sebutan R dalam kalangan utara menjadi Q? Ayak.
Predikit air jadi ayak. Sebab apa? Sebab angin Selat Melaka ke? Hak menukar roh ar terjadi Q. Adakah ikan patin pada sungai Pahang mampu memberi kesan pada lidah orang Temerloh? Sehingga dialek percakapan mereka berubah bentuk. Berbeza dengan orang Pahang kawasan lain. Sebenarnya tidak ada penjelasan. Subhanallah. Kepelbagaian dialek dan bahasa manusia tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia jelas menunjukkan kehebatan Allah sebagai pencipta manusia. Ia juga menjadi sebab manusia lebih terbuka dan juga saling kenal mengenali antara satu sama lain. Sepatutnya bahasa kapal dia tak jadi ejek. Ha. Ha. Ini memang sebab orang Taipei pun dibagi orang Tenggan. Maksudnya benda ni tidak ada penjelasan saintifik. Ini beyond science. Sosiologi ke apa ni. Semua tu. Lepas tu kata sebenarnya bahasa ini tengok Nabi kata ni. Allah kata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu lelaki perempuan dan dijadikan kamu syu'ub wa qabail berbangsa dan bersuku puak untuk kamu kenal. Paling mulia di sisi Allah dan yang paling bertakwa. Jadi kesimpulan kita boleh buat ya, untuk kita memahami kuasa Allah ni kita kena buka sikit minda. Antara satu yang cukup hebat yang kita tak perasan selama ini adalah kepelbagaian bahasa dan juga dialek. Lepas tu sama juga bahasa Arab. Ada standard, pergi pula satu tempat, lain. Lain pula dia punya accent dia. Kalau bela-bela Saudi lain. Qaf jadi ga, pergi ke Mesir, jim pula jadi ga. Macam-macam. Ini problem ni. Ini antara, ini kata apa? Selepas ini apabila tergamam kerana tak mampu memahami bahasa atau dialek suatu bangsa, jangan garuh kepala tak tahu. Sebaliknya cuba melihat kelainan dengan mata hati. Agar kita memahami ia adalah tanda kuasa Allah di alam ini. Kemudian ambil inisiatif untuk pelajari bahasa asing sebagai tanda kita mencuba untuk menghayati kehebatan ciptaan Allah. Saya suka tengok dalam Instagram ada seorang pemuda Jepun ni. Dia duduk dekat Switzerland. Dia akan interview orang lalu datang. Lepas tu dia kata, dia tanya asal daripada mana? Kau kata Nigeria. Dia cakap Nigeria. Dia tahu basic sikit-sikit lah. Dia daripada mana? Dia kata daripada Albania. Dia cakap sikit Albania. Orang ni daripada Iran. Cakap sikit Iran. Maksudnya pemuda tu dia gifted lah. Dia mampu belajar pelbagai bahasa. Dan itu tanda kekuasaan Allah. Habis. Orang ni kalau orang duk mengejek bahasa tertentu, warna kulit tertentu, jangan. Itu ciptaan Allah. Jangan buat main. Okey, kita masuk tadabbur yang ketiga. Wujudkah petanda 40 hari sebelum mati? Okey, sebab apa tuan-tuan, hak ni orang Melayu duk percaya ni tanda-tanda 40 hari sebelum mati, 100 hari sebelum mati. Lepas tu siap buat filem lagi tu. Buat filem. Lepas tu ada jiran dulu. Jiran saya dulu dia kata, Ustaz, hari tu kan saya baca, saya jumpa sebuah buku. Buku ni cerita tanda-tanda 40 hari sebelum mati. Saya cek semua ada pada saya. Terkejut besar saya, Ustaz. Lepas tu saya berubah sama sekali dah. Alhamdulillah, kesan dia kata saya jadi orang baik sikit. Dulu banyak cuai agama, sekarang dia jadi baik kan. Lepas tu dia bertanya, tapi Ustaz, betul kan tanda-tanda tu? Saya pun kata, okey, soalan saya pada awak. Daripada tarikh awak jumpa 40 hari tanda tu, sampai sekarang dah lebih 40 hari ke belum? Dia pun senyap. Macam tergamam. Macam soalan dia kata, dah lebih. Tak mati pun awak. Saya kata, tak mati pun lagi. Dia macam terkedu seketika. Lepas tu saya kata, tak betul tu. Kata rahsia mati ni adalah rahsia Tuhan. Tengok ayat ni. Ajal maut eksklusif milik Allah. Dan ini dikira sebagai 5 perkara ghaib yang Allah je tahu. Jangan cabar. Cabar satu daripadanya, hukum dia kafir. Tengok apa 5 tu. Allah kata, Inna Allah indahu ilmus sa'ah. InsyaAllah pengetahuan tentang kiamat. Sebab tu tuan-tuan, orang duk sebar ikut YouTube. Ada seorang penceramah Indonesia. Dia kata umat Nabi Muhammad cuma 1500 tahun mengikut pandangan para ulama. Saya kata tak betul. Kenapa nak kata umat Nabi Muhammad 1500 tahun? Nak kata by 1500 tahun kiamat akan berlaku. Mana letak ayat ni dan juga ayat-ayat lain. Mana kena hadis sahih. Tapi ini adalah kitab para ulama. Jangan sandarkan benda itu pada ulama. Bila nas yang jelas pada Al-Quran dan juga sunnah ada. Jadi hak tu memang mengaruh. Dan ustaz tu pun dia jenis suka teori konspirasi. Masa PKP pun dia buat teori macam-macam. Ini tak boleh. Kiamat hanya milik Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith. Allah menurunkan hujan. Dia tahu bila nak turun hujan.
Tuan-tuan, jangan kita bandingkan dengan ramalan kaji cuaca. Di sini masuk ghaib. Ghaib di sini ghaib semenjak azali. Katakanlah tahun depan. SMDN 26/10/2025. Hujan ke tidak dekat Gombak ke, dekat Shah Alam ke, dekat Sungai Buloh. Hujan ke tidak? Mana kita tahu? Apa kita tanya pakar meteorologi? Pakar meteorologi kata mana boleh tahu sebab tak ada lagi pergerakan awan, satelit pun tak cek lagi benda tu akan datang. Itu maksud ayat ni. Allah Ta'ala mengetahui bila dia nak turunkan hujan. Sampai 2030, 2070. Dia tahu belaka. Itu maksud dia. Yang kedua. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dia tahu apa dalam kandungan. Jangan banding sekian pula. Sekian tu pun macam hujan tadi lah. Ketika bayi tu tak ada lagi dalam kandungan, sekian tak boleh tahu. Tetapi Allah Ta'ala bila anak kita baru je masuk darjah 1 yang perempuan. Allah Ta'ala tahu dah apa dalam kandungan dia satu hari nanti. Itu antara maksudnya lah. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Besok dia nak buat apa? Kita kata dah ada planning, jangan. Macam-macam boleh berlaku. Tiba-tiba malam ni food poisoning, sakit perut, tak boleh pergi tempat kita plan. Banyak kali berlaku ni. Banyak kali berlaku ni. Dan yang kelima, ini penting, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seorang tu tak tahu di bumi mana dan bila dia akan mati. Ini perkara yang kelima. Jadi mana boleh awak nak kata ini tanda 40 hari sebelum mati, sedangkan ini satu daripada rahsia Tuhan. Usahakan si fulan ataupun orang yang tulis buku tu, orang yang buat research, Rasulullah pun tak tahu bila dia akan mati. Jadi kesimpulan dia, meskipun begitu tazkirah aneh tentang tanda yang dialami 740 100 hari tersebar luas. Penularan tazkirah ini menjadi semakin pantas, pantas sikit. Bagaimana kita tahu? Bagaimana agaknya si pendakwa itu tahu tanda kematian dalam tempoh tertentu dengan sangat terperinci. Pernahkah ada orang mati hidup balik lalu bagi tahu? Aku dulu sebelum 40 hari sebelum aku mati sekian. Usahakan kita Rasulullah yang sama hari berdamping dengan malaikat Jibril pun tak tahu yang gaib tanpa izin Allah. Tengok. Allah kata ni, Nabi kata, Allah suruh Nabi cakap, Qul, kata gini Muhammad. Ni skrip ni. Bukan mu tak nak pandai-pandai. Cakap ikut kepala kamu. Ikut skrip ini bulat-bulat. Qul, kata kalau Muhammad. La amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma sya Allah. Aku tak berkuasa mendatangkan manfaat ataupun menghindarkan mudarat kepada diriku sendiri melainkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku tahu benda ghaib, lastakthartu minal khair, aku akan perbanyakkan kebaikan, wa ma massani yasu, dan aku juga tidak ditimpa kesusahan. Tapi Rasulullah ditimpa kesusahan. Perang Uhud kalah. Nabi pun kena sihir. Banyak lagi peristiwa-peristiwa. Sahabat Nabi kena tipu. 70 orang mati dibunuh dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Kalau Nabi tahu benda ghaib all the time, maksudnya tak berlakulah benda tu. Dan ayat ni tuan-tuan, surah Al-A'raf ini, Allah Ta'ala kenapa diturunkan ni? Kalau baca ayat sebelum 187 cerita pasal kiamat. Maksud dia seiring lah dengan ayat ni. Seiring dengan ayat tadi ni. Maksudnya hanya Allah saja tahu yang ghaib. Lain pada Allah tak ada siapa yang tahu yang ghaib. Sebab tu kena berhati-hati. Sebab tu kita kena belajar. Bila kita belajar, kita ada lembaga penapis dalam kepala kita. Orang share ini tanda-tanda mati 40 hari, 100 hari, 7 hari. Kita kata tak boleh. Benda tu tak betul. Sebab usahakan kita, Nabi pun tak tahu tanda-tanda mati tu. Jadi orang kata tapi ini berdasarkan kajian para ulama. Kita kata kajian ke apa, kamu tetap tak boleh menyanggah Al-Quran. Dibimbangi akan tersebar khurafat. Mati juga sudah ditetapkan tarikhnya pada perkataan Allah. Cuma hak tahu Allah, kita tak tahu. Rasulullah tak tahu. Ni Allah kata dalam surah Ali Imran, "Ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabun muajjal." Setiap makhluk yang menyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, ada ketetapan ajal yang telah ditentukan masa. Waktu pernah orang tanya Aisyah, mufti wanita ni. Aisyah macam mufti wanita lah. Dia kata apa tengok? Dia kata, man za'ama. Siapa menyangka Rasulullah menyebutkan suatu ayat daripada kitab Allah tidak disampaikan. Orang itu telah membuat satu kebohongan besar kepada Allah. Dan sedangkan Allah berfirman. Allah kata, ya ayyuhar rasul. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu.
Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kamu tak buat, kamu tak sampai ke risalah Allah. Mustahil bagi Nabi dah. Yang kedua, kata Aisyah lagi. Wa man za'ama annahu yukhbir bima yakun fi ghad. Siapa yang menyangka Muhammad atau Rasulullah boleh beritahu apa akan terjadi besok. Orang itu juga telah melakukan dusta atas nama Allah. Sebab apa katanya Aisyah? Kerana Allah Ta'ala berfirman. Qul katakanlah Muhammad. La ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tak ada siapa pun tahu benda ghaib yang tersembunyi. Baik malaikat di langit, manusia di bumi, tak ada siapa tahu yang ghaib melainkan Allah. Jadi ayat ni tuan-tuan Ivan, surah An-Naml ni. Ayat ni menjadi basic ataupun prinsipal kepada kita kata asas perkara ghaib dalam agama. Contoh contoh. Si fulan mendakwa sekian sekian sekian. Contohlah pernah hari tu ada seorang Facebookers ni. Dia kata pergi ke kubur, genggam tanah kubur tu, kemudian baca surah Al-Qadar 7 kali, hembus ke tanah, letak balik di kubur, kurang azab orang dalam kubur. Disebut lagu tu. Jadi bila disebut lagu tu, orang mengaji agama, mainstream agama ni akan bertanya. Soalan pertama, macam mana awak tahu je buat lagu tu boleh kurang azab dalam kubur? Sedangkan hak dalam kubur tu, kita tak tahu tu benda ghaib. Allah saja tahu. Jadi bila dia orang question dia lagu tu, dia pusing jawapan. Dia pusing. Lepas tu, dia pun tuduh yang bertanya itu sebagai Wahabi. Kata ada seorang profesor dekat universiti. Saya follow lah kata-kata perbincangan pergaduhan dalam Facebook ni. Lepas tu si profesor tu kata, sebab dia post macam dia ustaz, si profesor tu kata, ustaz, kena faham isu. Ustaz yang mendakwa tahu benda ghaib. Jadi dalam prinsip agama tak ada siapa tahu benda ghaib melainkan Allah. Dan Allah bila dia nak sampai ke benda ghaib, dia akan sampai ke melalui pintu-pintunya. Pintu Al-Quran, pintu Nabi. Contoh Nabi tak tahu benda ghaib. Allah Ta'ala bersebut. Sekian, Nabi lalu satu hari tepi kubur. Dia berkata, mari kita minta ampun kepada dua orang dalam kubur ni. Kenapa orang ni sekarang diseksa sebab sekian, orang ni diseksa sebab sekian. Macam Nabi tahu? Itu wahyu. Masa tu Jibril bagi tahu ke Nabi, wahyu sampai lalu Nabi boleh tahu benda ghaib. Tapi dalam keadaan biasa, Nabi tak tahu yang ghaib melainkan setelah diwahyukan. Jadi ustaz, bila ustaz kata, ambil tanah, baca Al-Qadar 7 kali, hembus, letak balik tanah boleh kurangkan azab, ini dah menelah benda ghaib. Jadi sebarang benda ghaib mengikut agama kita mesti berdasarkan dalil. Simple je ustaz. Ustaz bawa je dalil yang menunjukkan benda ni ada. Kalau ada dalil, amalan ini sabit, sahih daripada Nabi, terima kasih, kita akan buat. Jadi si profesor tu kita kata bagi pandangan yang cukup adil. Akhirnya dia mengalah, dia pun cari. Dia pun jumpa hadis. Dia kata ada hadis dalam kitab sekian. Dia pun display lah hadis tu dalam kitab sekian. Orang mengaji hadis pun tengok. Dia kata salah ni sebab kitab ini kitab fiqh. Sedangkan hadis ni dia ada sumber primer, sumber sekunder. Sumber primer, sumber sekunder. Contoh macam ni nak bagi faham kepada anda semua. Boleh ataupun tidak, saya bawa satu hadis. Nabi bersabda, menjelang hari kebangsaan Malaysia, umat Islam di Malaysia, 31 Ogos setiap tahun kena berpuasa. Dan ganjaran pahala puasa itu sama seperti berjihad pada jalan Allah di tanah Palestin. Pasti kita buat rujukan hadis riwayat kita kata utusan Malaysia. Boleh ke tidak? Kita kata utusan Malaysia ni surat khabar. Dia bukan kitab hadis. Jadi tak valid. Awak dah merujuk kepada sumber sekunder. Sedangkan sumber primer dalam kitab hadis dah disepakati oleh ulama hadis. Sahih Bukhari, Tafsir Tabari, Sahih Muslim dan sebagainya. Jadi bila dia bawa kitab fiqh nak kata baca surah Al-Qadar hembus 7 kali, kurangkan azab kubur, tak kena lah. Jadi maksudnya buku salah. Ini antara contoh kita kata bila kita tak belajar disiplin ilmu yang betul. Kalau orang mengaji dalam bidang agama, Suluddin ke, syariah ke, semua sekali, dia ada belajar benda macam ni, basic ni. Ada belajar pasal sumber primer, sumber sekunder dan sebagainya. Jadi Aisyah kata, tak ada. Nabi tak tahu. Dan ayat ni tuan-tuan menjadi dalil ni. Menjadi dalil, benda ghaib mesti berdasarkan dalil. Sebab Allah kata tak ada siapa tahu yang ghaib melainkan Allah. Dan Allah bila nak sampai ke benda itu pada kita, dia akan pilih dia sampai melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi.
Tapi bila kita cerita pasal apa, bila apa tanda-tanda 40 hari, 100 hari sebelum mati ni, mungkin ada yang akan berkata apa salahnya, benda baik. Sekurang-kurangnya tanda itu boleh menjinakkan manusia yang buas buat seketika. Tambahan pula ia adalah hasil kajian yang arif perihal jasad manusia. Ni jawapan-jawapan yang cuba nak mempertahankan khurafat ni. Jadi jawapan dia, agama ni milik Allah, bro. Terutama sekali apabila menyentuh persoalan ghaib macam mati tu, ia perlu difahami dan dijiwai mengikut kehendaknya. Agama Allah bukan sejenis masakan yang boleh ditambah perincah oleh sesiapa sahaja. Walaupun jubahnya melirik hingga sapu bumi, janggut mencecah lutut atau besar serban bakul. Besar sebab apa, serbannya sebesar bakul. Tak boleh, tak boleh. Agama ini milik Allah. Dakwaan mengetahui tanda kematian dalam lingkungan yang tepat 740 adalah cubaan meneka rahsia Allah yang menjadi mutlak milik Allah di awal tadi 5 tu. Ini adalah satu kebiadaban terhadap hak Allah. Usah tunggu 740 100 hari sebelum mati untuk menjadi hamba Allah yang sebenar. Sebaliknya jadilah hamba Allah yang sejati sepanjang masa hidup, kerana mati boleh datang bila-bila. Dan jangan duk sibuk 40 hari macam mana tanda dia. 7 hari tak payah, tak payah, tak payah. Tengok, baca surat khabar, baca buku macam ni, mata makin rabun. Nah, itu tanda nak mati dia tu. Lutut makin longgar, makin letih, apa rambut beruban putih. Itu semua tanda-tanda lah tu. Tak payah nak pergi 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Jadi nak kena faham. Ini apa? Saya pernah lah buat discussion benda ni dalam grup WhatsApp dengan kawan-kawan ustaz-ustaz ni. Ada ustaz yang macam tak berapa nak faham ataupun dia macam tidak bersetuju. Tak tahulah sebab saya post kot, maka dia kena tidak bersetuju lah. Dia selalu lawan saya ustaz ni. Dia macam pusing sana pusing sini. Kita berkata jelaskan nas ni. Jelaskan nas ni. Kenapa dia nak pusing-pusing nak pusing? Seolah nak justify, mengatakan boleh lah, ada lah orang ni Allah tak nak bagi kurniaan pada dia boleh tahu bila nak mati. Kita kadang-kadang kena ada disiplin ilmu lah. Sebab tu tuan-tuan kita pergi mengaji. Tak boleh kita tak mengaji, mudah kena tipu, mudah percaya belakang. Sebab tu apa-apa wujud basis ilmu untuk kita memahami apa kita bincangkan tu. Okey, Alhamdulillah. Habis, laju sikit malam ni ya. Okey, sebelum kita masuk nota yang tadabbur yang keempat, kita berhenti sekejap. Ada soalan tak setakat yang 3 yang pertama? Ini interesting, lelaki tiada 2 jantung ni interesting ni. Tak apa, kita stop dulu situ. Okey, ada soalan tak untuk yang beberapa yang sebelum ni? Bismillah. Sila. Boleh taib ataupun buka ya, kita cakap direct. Okey, tak ada? Okey, tak apa. Mungkin kalau habis awal malam ni. Okey. Okey, terus kepada tadabbur yang terakhir. Lelaki tiada 2 jantung. Ini apa cerita ni? Apa cerita ni? Al-Quran Kitab Wahyu yang punya pelbagai lapisan ilmu. Ini penting. Lapisan ilmu. Kadang-kadang satu ayat ulas satu isu. Tanpa sedar, dia bawa juga bayangan kepada isu lain. Ini banyak semua. Dalam Quran ni, benda macam ni memang sangat banyak. Memang sangat banyak. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh, kita ambil surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kita ambil surah ayat ni. Ayat ni, cerita Nabi Ibrahim minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana dihidupkan orang mati. Qala Ibrahim, ingat bila Ibrahim berkata, Rabbi Tuhanku, arini, tunjukkan padaku. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu hidupkan orang mati. Allah kata, awalam tu'min, mu tak percaya ke? Bala, aku percaya. Tapi untuk tenangkan jiwa. Tenangkan jiwaku. Dia kata knowledge ada dah, yakin ada dah. Tetapi nak tambah keyakinan. Okey. Allah berkata ambil 4 ekor burung, sembelih, cincang, gedebuk. Kemudian gaun, pecah pula 4 dan 4 ekor burung, campak ke 4 gunung yang berbeza. Lepas mu cincang bunuh burung tu,
thumma du'uhunna. Panggil burung tu, yatina ke sa'ya. Burung tu akan datang sa'ya, berjalan kepadamu. Jadi ayat ni cerita cara Nabi Ibrahim dikurniakan keyakinan. Apa yang tersirat? Walaupun cerita pasal burung ni macam tak logik, sebenarnya indirectly ayat ni cerita mengenai eksperimen saintifik. Contoh, orang dok kata benda ni campur dengan benda ni jadi gini. Contohlah, orang dok kata apa kuning, kalau campur color kuning campur dengan biru dia jadi hijau. Kita kata ya ke? Ya, betul. Tak percaya. Okey, ambil buat eksperimen. Kita pun campur. Jadi hijau sungguh. Itu umpama contoh. Ayat ni walaupun cerita isu berkaitan dengan akidah kemampuan Allah untuk menghidupkan orang mati, tapi tersirat di sebalik ni mengenai apa kita kata apa? Kajian saintifik. Contoh lain. Kita ambil contoh lain. Ini pun interesting. Ini ayat pertama, tuan-tuan, dalam Quran. Ayat pertama yang Allah Ta'ala mula dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Ini first, surah Al-Baqarah ayat 104. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, la taqulu ra'ina. Lepas ni jangan guna lagi perkataan ra'ina bila kamu berinteraksi dengan Muhammad. Wa qulu unzurna, sebaliknya kata unzurna, tengok pada kami, wasma'u, dengar apa kita kata soalan kami. Ini ginilah ra'ina ni di ketika Nabi baru hijrah ke Madinah, para sahabat ni ada dia gini, perkataan ra'ina ni macam sekejap Rasulullah nak tanyalah. Kata Rasulullah explain something, dia orang tak faham. Rasulullah sekejap. Ra'ina, sekejap. Jadi Nabi berhentilah. Nabi berhenti. Lepas tu sahabat pun ulang soalan, Nabi pun jawab. Dan perkataan ra'ina ni memang digunakan secara meluas sebab ia adalah bahasa Arab yang digunakan di Madinah. Nak jadi ke cerita orang Yahudi Madinah bila dia pergi dekat majlis Nabi. Lepas tu bila para sahabat ni nak minta sekejap, Nabi berhenti, dia kata, ya Rasulullah, ra'ina, sekejap. Dia kata, excuse us for a while lah. Yahudi kata, ra'ina. Dalam bahasa mereka ada ru'unah. Ru'unah ni tukar waw. Ra'ina, ru'unah. Dalam bahasa Yahudi, ru'unah ni bodoh. Caci maki. Jadi kata ini peluang untuk kita caci Muhammad. Dia pergi dekat Nabi, ya Muhammad, dia kata, ru'unah. Disebut, bodoh. Nabi tak sedar sebab Nabi tak faham bahasa Yahudi. Lepas tu duk buat, dia kata, ya Muhammad ru'una. Nabi ingat ke? Ra'ina. Nabi macam bagi attention sekejap. Lepas tu Yahudi ni pergi gelak, ketawa. Lepas tu datang seorang sahabat, dia faham bahasa Yahudi. Dia kata, celaka pokok ni, dia kata. Mereka gunakan perkataan ra'ina untuk kutuk Nabi ru'una. Jadi berikutan itu turun ayat ni. Allah kata, wahai orang beriman, lepas ni jangan guna lagi perkataan kejap. Jangan guna lagi ra'ina. Tukar. Ambil perkataan ni pula. Unzurna wasma'u. Okey. Itu cerita sebalik ayat ni. Tuan-tuan tahu tak apa tersirat sebalik ayat ni? Para ulama mengatakan ayat ni memperkenalkan kaedah sadduz zara'i. Sadduz zara'i maksudnya menutup lubang fitnah. Dalam Islam kaedah sadduz zara'i ni memang meluas digunakan. Contoh, ada lelaki dan juga perempuan. Lelaki perempuan duduk dalam satu bilik. Boleh ke tak boleh? Boleh. Bukan nak buat apa pun. Mereka duduk zikir, baca Quran. Tapi tak boleh. Kita kena cegah. Tutup lubang fitnah yang mungkin akan terbuka bila mereka berada berdua-duaan, boleh berzina ke sebagainya. Tutup lubang fitnah, jangan benarkan. Yang dalam Islam, kaedah sadduz zara'i, tutup lubang fitnah ni macam contoh, kita camping. Kita camping di satu tempat. Di padang. Kita pun nak pasang kemah kan, kita tengok di sekeliling air banyak pula lubang. Boleh jadi lubang tikus, boleh jadi lubang ular, boleh jadi lubang kosong. Kita berkata tak apalah, biarlah, tak boleh, tak selamat. Jadi untuk selamat kita tutup semua lubang-lubang. Kata di tempat kita nak camping ada 5 lubang. Boleh jadi ini lubang tu lubang ni, boleh jadi lubang ular. Jadi tindakan biar lubang tu tak ditutup bodoh, tak cerdik. Kenapa ular akan keluar tengah malam, mungkin akan patut kita. Jadi cara selamat, tutup semua lubang. Jadi ayat ni apa yang difaham oleh para ulama, dia kata ayat ni mempunyai kaedah sadduz zara'i. Walaupun cerita dia jangan guna perkataan ra'ina, tukar. Ini maksud ayat Quran ni, dia kadang-kadang maknanya berlapis-lapis. Okey, soalan di FB, bolehkah kita ramal tanda kematian itu sama dengan amalan menujum? Sebenarnya
sort of kita ramal tanda kematian. Ni kita kata sekian. Sebab apa? Dia mudah ya. Yang bertanya di Facebook, kita nak ramal buat apa? Sedangkan dia adalah rahsia Tuhan. Adakah kita nak ramal kiamat akan berlaku bila? Walaupun kiamat tu dah ada tanda-tanda, amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Lepas tu orang kata, lepas tu doktor tu dah kata, ni rasa 6 bulan. Itu bukan meramal, itu bukan menujum. Itu jangkaan berdasarkan ilmu hak mereka tu. Dia ni tak sebut secara spesifik pun doktor, 7 hari, 40 hari. Dia kata dalam range tu, kalau ikut ilmu kami lah. Okey, terima kasih yang bertanya. Jadi balik sebenarnya kepada nota kita, jauh pergi. Maksudnya kata Al-Quran ni dia ada banyak lapisan ilmu. Tengok contoh. Kadang-kadang satu ayat ulas satu isu. Tapi ada bayangan pada isu lain yang tidak terjangkau oleh akal kita. Ni contoh saya jumpa. Tengok ayat ni. Allah kata, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbain." Allah Ta'ala tak pernah jadikan kepada mana-mana lelaki. Tengok kata lelaki ni. Qalbain, ada 2 jantung di dalam rongga dadanya. Dia gini, kalau ikut asal cerita, kenapa dia kata? Allah Ta'ala tak pernah buat mana-mana lelaki ada 2 jantung dalam rongga dada dia. Dia kena 1 je jantung. Dia gini. Ayat ni merupakan petikan surah Al-Ahzab. Okey. Tak apa, kita skip yang ni. Okey, ayat keempat di atas menyebut beberapa persoalan penting. Tapi dalam nota ini saya fokus hanya pada 1 lelaki tiada jantung sahaja. Okey, terperinci macam ni. Okey, tengok ayat kedua ni. Penafian tentang kewujudan manusia yang memiliki 2 jantung. Ni cerita dah apa? Mengikut budaya Arab pada zaman Nabi. Orang yang bila seorang manusia digambarkan, dikatakan dia tu ada 2 jantung, menunjukkan orang tu cerdik luar biasa. Sebab mengikut kefahaman orang Arab pada zaman Nabi, dia punya intelek duduk di jantung, bukan duduk di otak. Itu pun ulama bincang sampai sekarang. Intelek manusia, kebijaksanaan manusia duduk dekat jantung, bukan duduk di otak. Jadi orang Arab faham macam mana? Kalau sekiranya 1 jantung cerdik, biasa. Kalau ada 2 jantung, maksud dia ada 2 otak yang menyebabkan dia ni cerdik luar biasa. Dan dikatakan, menurut kepercayaan orang Mekah dahulu, ada seorang lelaki Mekah yang terlalu cerdik hingga mengatasi kebijaksanaan Rasulullah. Lelaki itu bernama Abu Ma'mar Jamil bin Ma'mad Al-Fihri. Jadi dia apa terkataan dia ni pun, Abu Ma'mar dia pernah kita kata apa, jumpa dengan Nabi. Dia kata, "Muhammad, aku cerdik lagi daripada kamu. Dalam dada aku ni ada 2 jantung." Seolah kata macam satu kiasan cerdik luar biasa lah. Cerdik luar biasa. Lepas tu kemudian kata selepas perang Badar, anak saudara dia ataupun lepas perang Badar dia mengalami, bila musyrikin Quraisy mengalami kekalahan, dia katakan cerdik luar biasa ni, dia jadi macam bengong. Kenapa? Kecewa dengan kekalahan tentera musyrikin lah. Berjalan, dia tak pakai selipar. Sebelah pakai, sebelah lagi tak pakai. Orang tanya, "Mana selipar musuh lagi?" Ada di kaki aku tu. Jadi ayat ni turun, Allah Ta'ala kata tak ada. Tak pernah Allah Ta'ala buat mana-mana manusia ataupun lelaki ada 2 jantung. Tak ada. 1 je jantung kamu. Jangan duk mengada nak kata kamu ada 2 jantung sebagai gambaran kebijaksanaan luar biasa. Okey, kemudian ada pandangan yang kedua. Penafian terhadap kutukan munafik Madinah. Satu hari Nabi solat. Lepas tu Nabi terlupa. Lupa ni biasa. Nabi terlupa dalam solat perkara biasa. Banyak kali berlaku. Kenapa lupanya Nabi dalam solat itu bukan merendahkan darjat Nabi sebagai seorang Rasul. Tetapi lupanya Nabi itu menunjukkan Nabi ni manusia dan agama kita adalah agama manusia. Kalau lupa macam mana cara dari segi hukum. Kena faham gitu. Lepas tu bila Nabi lupa, pokok Yahudi pun kata, munafik Madinah kata apa? Dia kata, "Cuba perhati Muhammad." Tu dia kata. Ya? Dia itu ada 2 jantung. 1 bersama kamu orang munafik. 1 lagi bersama orang Islam. Berikutan ejekan itu Allah turunkan ayat. Allah kata, tak ada. "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi." Allah Ta'ala tak pernah buat 2 jantung bagi seorang manusia. Itu maksud ayat tu. Okey, kemudian, ni cerita dia ni. Berikut adalah tafsiran yang wujud bagi ayat ini berdasarkan pandangan ulama terdahulu. Secara tuntasnya ayat ini membalas dakwaan tak masuk akal sebagai pembedaan daripada Allah kepada Rasulullah.
Ada seorang kata dia paling cerdik, lebih cerdik pada Nabi, macam dalam dada dia ada 2 jantung. Allah kata tak ada, tak ada, tak ada. Tak pernah ada seorang lelaki ada 2 jantung di dalam nurani, dalam dadanya. Atau pencelaan pada orang munafik. Munafik kata Muhammad ni, dia ni ada 2 jantung. Satu jantung duduk dengan kita, satu jantung duduk dengan para sahabat. Ejekan. Allah kata tak ada. Tak pernah dijadikan mana-mana, mana-mana lelaki ada 2 jantung. Tak ada, satu jantung. Satu hari ni, pengajaran pada ayat ni. Satu hari, seorang sahabat pensyarah di Universiti Islam Terbangsa, Dr. Marsufah, menyapa saya sambil bertanya berkenaan ayat ini. Dr. Marsufah ni sangat istimewa. Dia ni dalam bidang bahasa Arab, dia isteri kepada Dr. Mahathir Masud pun bahasa Arab. Dan Dr. Marsufah ni saya suka berkawan dengan dia sebab apa? Dia kuat membaca. Jadi kenalah, kita suka membaca, dia pun suka membaca. Dan kita share lah. Lepas tu dulu-dulu masa dia tengah sihat lah, kita buat grup. Reading tilawah Al-Quran group. Kita buat tu, kita bincang perkataan bahasa Arab. Dan dia banyak pinjam buku saya pun ada pinjam buku dia, Dr. Marsufah ni. Dah agak berusia lah, umur 50-an. Saya pun dah 49. Lepas tu satu hari, selisih dengan dia, kata, Ustaz, apa maksud ayat ni? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi. Dia tanya, apa maksud ayat ni? Ni, ayat ni. Dia kata, lelaki tidak punya 2 jantung dalam rongga dada. Saya pun explain lah. Nak cerita limitasi ilmu lah. Saya pun explain lah. Ada cerita seorang lelaki bla 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 bla. Lepas tu, dia pun kata, Ustaz, memang lelaki tak ada 2 jantung, Ustaz, sebab lelaki tak boleh mengandung. Orang perempuan boleh mengandung. Jadi bila perempuan mengandung, jantung yang berada dalam rongga badan dia tu boleh jadi 2. Jantung dia dan juga anak. Kalau anak kembar, boleh jadi 3. Kalau kembar 3, boleh jadi 4. Itulah, dia kata. Saya dengar, saya terkejut. Saya tersentak seketika mendengar sudut pandang. Saya kata, Subhanallah. Hebatnya Allah, mengapa saya tak nampak sudut pandang ini? Dalam milah Al-Quran, memang kitab yang penuh wahyu. Jadi bila disebut lagu tu, baru kita kena nampak. Kenapa Allah Ta'ala sebut lirajulin? Tidak pernah Allah Ta'ala jadikan kepada mana-mana lelaki. Dia sebut lelaki. 2 jantung. Walaupun makna kiasan kepada bijak luar biasa tu. Tetapi kenapa dia sebut lirajul? Kenapa dia tak sebut ma ja'alallahu li insanin? Tidak pernah kami jadikan kepada manusia. Kalau Allah Ta'ala sebut manusia, dia akan masuk sekali perempuan. Bila masuk sekali perempuan, lalu fakta 2 jantung tak ada dalam rongga dada manusia, salah. Dia tak kata juga ma ja'alallahu li limra'atin, bagi wanita 2 jantung, pun salah. Jadi bila sebut lelaki, memang betul fakta ni. Sebab lelaki tak mengandung. Saya kata subhanallah. Subhanallah. Ya. Memang dia buat teka-teki anak-anak sambil tadabbur ayat ni. Masya Allah. Saya kata, saya terkejut masa tu. bila Dr. Marsufah sebut lagu tu. Saya kata, Dr. Marsufah ni banyaklah dia share benda-benda. Kami sama-sama kena faham. Berkawan lagu tu lah. Okey, Allah alam tuan-tuan. Habis untuk malam ni. Dan insya-Allah untuk Isnin akan datang ni, Isnin yang keempat, kita akan sambung untuk juzuk yang kedua-kedua. Juzuk yang kedua-kedua ni ada cerita perkahwinan daripada langit. Ini Nabi dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Lepas tu yang kedua, tangan jahat iblis dalam kemusnahan empayar Sabak. Saya suka apa, ada baru ni seorang ni, Datuk, nama dia Datuk apa? Nik Hishamuddin. Datuk Nik Hashuddin. Dia ni pernah jadi CEO tabung haji dulu. Lepas tu dia tulis buku. Buku dia ni Minda CEO. Penerbit buku ni adalah Jiyat Tarbiyah lah. Jiyat Tarbiyah. Saya pun, buku saya banyak diterbitkan oleh Jiyat Tarbiyah. Dalam satu dia suka tulis. Dia suka tulis. Oleh kerana dia ni orang yang dalam bisnes ni, dia tulis antara benda dia tulis, dia kata iblis ataupun setan ni dia main game lama. Mana dah? Dia kata iblis ataupun syaitan dia game lama, bukan setahun 2. Sehingga bahkan game setan ni mencecah Nuh. Dia kata mencecah sampai ratusan tahun. Macam mana dah? Ada itu dia share.
Tapi dalam ni saya pernah baca. Baru lagi dalam minggu lepas sini, tapi sebab dia terlalu aktif menulis ni, dia turun ke bawah lah. Nah, tak apalah. Tak apalah. Tapi dalam nota ni, tangan iblis dalam kemusnahan empayar Sabak. Macam mana tu? Macam mana tangan iblis ni? Ni game iblis atau setan bukan setahun dua. Dia sanggup menunggu untuk satu projek sampai ratus tahun. Akhirnya dia boleh jatuhkan. Dan apa kaitan iblis dengan empayar Sabak? Nanti kita akan bincang. Okey, 3 jenis manusia dengan Al-Quran. Di mana kita? Hak ni penting ni. Poin nombor 3 ni, hak nombor 3 ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut hubungan manusia ni dengan Al-Quran ada 3 jenis. Kita duduk grup mana? Nanti kita akan bincang. Kemudian menasihati orang ketika hidup dan juga susah. Ini surah Yasin. Ada cerita yang menarik mengenai lelaki yang mati syahid dalam surah Yasin. Dan tuan-tuan, saya pernah duduk dengan Ustaz Fazrul Ismail. My Quran Time tu. Masa tu dia belum meletup-letup popular macam sekarang lah. Masa tu saya duduk di UAE tengah breakfast, dia ada sekali jumpa. Sembang. Masa tu dia kata, Ustaz, dia memang duk buat training Al-Quran. Dia kata, Ustaz, saya memang target tahun ni ujian 3 minit Yasin. Ujian 3 minit Yasin. Macam mana tu kata? Dia kata dalam program-program saya, tadabbur, dia kata, dia akan minta dia untuk cerita. Awak baca Yasin, baca. Setiap malam Jumaat baca Yasin Melayu. Lepas tu, okey. Ambil mikrofon, 3 minit. Cerita apa yang awak tahu tentang Yasin. Itu cabaran. Saya kata 3 minit lama, Ustaz. Seminit tak tentu sampai. Tahukah kita dalam surah Yasin ada cerita orang yang menasihati orang ketika hidup dan juga selepas mati. Nak tahu siapa dia, kita jumpa hari Isnin nanti, insya-Allah. Okey, setakat itulah dulu. Ni iblis ni betul, jumpa alhamdulillah. Dia kata iblis main long term game dalam menyesatkan manusia. Ini benar saya nak sebut ni. Ini antara contoh. Jadi bila Datuk Nik sebut macam dia kata, oh okey. Maksud point tu samalah dengan apa yang disebut Allah dalam surah Sabah ni. Okey tuan-tuan, setakat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah daripada kekurangan saya sendiri. Habis untuk malam ni, insya-Allah kita jumpa hari Isnin nanti untuk kita masuk tadabbur juzuk yang ke-22. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.